Assalamualaikum dan salam sejahtera buat rakyat Malaysia. Terima kasih kerana singgah kat channel aku. Channel aku ni adalah berkenaan tentang had-had dan anjakan bangunan yang korang boleh buat sesuai untuk rumah korang dan untuk rumah baru. Okey. Ini aku dapat lagi soalan daripada seseorang dalam page aku. Soalannya macam ni. Hai bro, maaf nak tanya, saya ada rumah teres lot tengah 3 tingkat. Boleh tak saya nak submit permit guna plan standard? Thank you bro. Okey. Ini soalan yang aku dapat daripada page aku. So sebenarnya aku dah tahu jawapan dia. Tapi dan kebetulan aku ada buku standard MBSA ni. Kalau kita baca daripada muka depan buku ni, dia ada beritahu garis panduan penggunaan pelan setara bagi kerja-kerja tambahan pindaan rumah kediaman untuk dikemukakan oleh pemilik bagi kelulusan MBSA. Dalam kurungan tu dia dah menjawab soalan untuk rumah kediaman teres 1 dan 2 tingkat. Bermakna bagi menjawab soalan dia tadi, sebenarnya untuk rumah teres 3 tingkat bukan tak dibenarkan, cuma dia tak ada dalam buku. Okey. Tapi bila aku baca buku ni, aku ternampak pada page kejap ya. Okey, page pada muka surat 13, iaitu dalam borang aku janji mematuhi pelan setara. Okey. Dalam borang ni dia ada tulis situ perakuan pemohon, saya atau kami dengan ini berjanji akan mematuhi syarat-syarat serta pematuhan yang terkandung di dalam buku pelan setara dan berjanji tidak akan membina tambahan pindaan pada bahagian tepi kiri atau kanan pada tingkat atas atau bawah kediaman. Yang ini dia cakap bagi kediaman jenis lot ujung, end lot atau lot tepi, rumah corner lot. Yang kotak kedua dia beritahu ruang lantai di tingkat 2 bagi kediaman tingkat teres 3 tingkat. Okey, kalau korang tengok daripada buku ni ada dinyatakan perkara ni kan. So bermakna sebenarnya boleh. Tapi bila aku tanya dengan kaunter, dia cakap kena masuk rayuan. Maknanya siapa-siapa yang nak buat gunakan buku ni bagi rumah 3 tingkat, kena masuk rayuan dululah. Jadi tak boleh terus pergi kaunter nak kemukakan plan. Kena ada satu surat jawapan daripada pihak majlis yang membenarkan rumah 3 tingkat dikemukakan menggunakan buku pelan setara. Okey, aku harap orang yang bertanya tu boleh rujuk aku punya video ni dan faham dan terus pergi kepada majlis untuk mengemukakan rayuan. Okey, kalau nak buat rayuan, bagi aku senang je lah. Buat surat, tajuk, kemudian beritahulah yang rumah teres 3 tingkat nak mohon rayuan untuk membuat busway di tingkat bawah. Kalau boleh bagi lakaran, ambil lakaran yang terdapat dalam buku perjanjian jual beli tu. Ataupun kalau tak ada, pasal beli rumah second biasanya dalam SMP tak ada plan arkitek tu kan. So korang lakar je lah ikut pandai korang. Lepas tu sertakan gambar lah. Okay, kemudian mohon rayuan. Rasanya rayuan kalau ikut tweet polisi 2 minggu tolak Sabtu Ahad, agak-agak dalam sebulan lah korang kena tunggu. Okey. Tapi sementara korang nak dapat jawapan majlis dan pada semua, aku nak jelaskan tentang macam mana nak isi borang pelan setara ni. Kebanyakan daripada ramai klien-klien, jiran-jiran klien dia beritahu cukup susah nak hantar borang ni ke MBSA, selalu naik turun. Ada yang sampai sebulan setengah lah baru dapat kelulusan lah. Okey, dekat kesempatan ni aku akan explain dekat korang macam mana
korang boleh kemukakan pelan dengan buku ni dengan dalam masa yang singkat. Okey, yang pertama sekali ialah korang kena pastikan yang korang ni adalah pemilik rumah 2 tingkat lah. Ataupun yang 3 tingkat tadi dah faham kan? Kalau 2 tingkat atau setingkat memang boleh terus beli buku ni lah. Dan rumah tengah sahaja. Maknanya rumah tepi atau rumah end-lot, rumah fire break semua tu kena melalui proses kelulusan bagi arkitek. Itu korang kena lantik arkitek dan korang boleh tengok video aku lah macam mana had-had dia. Okey. Untuk buku ni, pertama sekali ialah korang kena datang awal untuk beli buku ni dekat MBSA. Jangan datang lewat. Pasal sekarang PKP, majlis tutup kaunter sehingga 12.30 tengah hari. Dan kalau pada hari tu ramai, biasanya kaunter akan tutup awal sedikit untuk menghabiskan orang-orang yang kat dalam. Jangan cakap korang datang pukul 11, tengok kaunter dah tutup. Bukan tutup, tapi bagi menyelesaikan orang-orang lain yang berada di dalam kaunter. So petang memang pihak majlis tak benarkan ada permohonan baru. Pasal pihak majlis dia dah buat polisi 1 hari kelulusan. Jadi kalau korang datang pagi, kemudian logik lah kalau paperwork semua, surat dan tantangan bagi arkitek ataupun pengarah bangunan tu dapatlah laksanakan 1 hari tu. Tetapi kalau sekiranya korang datang petang, macam mana pula dia nak siapkan semua pelan-pelan dan tantangan semua tu kan? Korang kena faham lah. Lepas tu, tapi sekarang PKP korang-korang datang submit hari ni, dia akan mengambil masa 3 hari untuk dapatkan kelulusan. Dia akan bagi tarikh, dia akan bagi satu slip, dia akan bagi tarikh dan korang akan datang balik. Tapi biasanya kalau macam korang yang jenis tak boleh, susah nak dapat cuti, kau macam mana pun korang telefon dulu. Tapi korang akan cakap lah nak telefon susah kan. Itu susah nak cakap lah. Kau kena bajet dengan masa korang, tengok boleh dapat atau boleh dapat. Tapi untuk dapat kelulusan yang masa 1 hari atau 3 hari sangat cepat sebenarnya kalau dibandingkan dengan korang lantik arkitek, yang arkitek kena lukis dulu, nak kena sign dulu, nak kena dapatkan plan engineer dulu baru boleh submit. Kemudian bila submit nanti ada pula kena komen daripada counter, check dulu drawing semua, mengambil masa yang lebih lama. Okay, so macam mana yang kedua ialah bila korang datang kaunter dan korang dapat berjumpa dengan pihak kaunter sebenarnya akan menerangkan korang tentang buku ni, apa yang korang kena buat dengan buku ni. Ada borang penerangan sekali sebenarnya dalam buku ni. Sebab itu macam ada orang marah-marah, dia kata nak beli buku pun kenapa lama sangat, kenapa kena tunggu. Sebenarnya pihak majlis, masa korang beli buku ni, pihak majlis akan explain sampai korang faham. Dalam kotak ni pun ada kotak ya dan tidak berkaitan. Maksudnya dia akan explain. Contoh perkara 1, pemilik rumah sahaja dibenarkan membeli dan mengemukakan permohonan menggunakan peran saudara. So dia akan explain korang ni lah. Dia tak nak. Okey, bagi menjawab ni, kenapa pemilik rumah saja, macam korang tanya kan, kenapa pemilik rumah saja yang beli, dan kenapa tidak wakil ataupun kontraktor ataupun ejen. Okey, bagi menjawab soalan ni, sebenarnya dulu banyak kes sebenarnya tak tahulah siapa pihak, aku tak nak timbulkan isu tu. Pihak-pihak ni, dalam ni dia ada tambahan bawah, tambahan atas, tambahan belakang atas. So setiap tambahan tu adalah berharga RM300. Contohnya macam kalau aku ada rumah, aku nak tambah bawah depan, tambah atas depan, tambah belakang bawah, tambah belakang atas. So jadi jumlah je 300 tu dah jadi berapa? 1200 kan? 1200. Tetapi zaman sebelum ni, kebanyakan wakil yang submit, dia hanya kemukakan satu saja. Pasal stiker yang dikeluarkan oleh pihak majlis adalah stiker yang sama bagi semua tambahan-tambahan pun.
Jadi kalau korang tambah satu pun, dah lepas dah. Maknanya, dekat, kalau ada enforcement atau buat rondaan, dia akan nampak stiker tu, dia orang pun tak tahu sama ada apa yang korang submit. Jadi, bila zaman sebelum ni, bila rumah dah siap dan pemilik rumah nak claim deposit. Pasal dulu, setiap satu tambahan proses 300 dan cagaran 500. Okey, kau bayangkan ya. Kalau dia ada 4 tambahan, maknanya yuran proses dia 1,200 dan cagaran dia adalah 2,000. Besar kan? Banyak. Tapi sekarang dah tak ada cagaran dah. Dulu-dululah. Kes-kes dulu. Okey. Bila bila ada kes macam ni, kebanyakannya ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Dia beritahu owner yang dia dah buat submission. Tapi sebenarnya dia hanya membayar satu tambahan saja. Paling mudah dia submit bahagian bawah belakang sahaja. So dia jimat dekat situ lah. Dia claim dekat owner semua, tapi dia hanya submit bahagian bawah 300 dan cagaran 500. So bila rumah dah siap, pemilik rumah nak claim kepada majlis dan tengok kenapa tuntutan claim saya hanya 500 sedangkan saya claim saya buat rumah penuh. Jadi sepatutnya 2,000. Jadi isu yang sangat banyak lah dekat majlis tentang isu-isu ni, tertipu kan. Ada pula bila penguatkuasaan datang, pegawai undang-undang datang cek rumah dan bila ditanya kenapa hanya satu saja tambahan sedangkan kat rumah semua ditambah, dan biasanya pemilik rumah akan terpinga-pinga, saya dah bayar wakil untuk buat semua ni. Jadi benda-benda jadi isu. Sebab itu sehingga sekarang hanya pemilik rumah saja yang dibenarkan untuk membeli pasal ada penerangan. Biasanya macam satu lagi kes ialah bila dia bagi wakil untuk membeli, orang kaunter akan explain sampai pada A sampai Z semua perkara. Tapi bila wakil menyerahkan kepada pemilik rumah, confirm wakil pun tak faham apa nak explain dekat pemilik rumah. Jadi buang masa je kaunter explain dekat wakil, tapi wakil tak explain pun dekat pemilik rumah. Jadi pemilik rumah tetap tak faham apa yang perlu disubmit. Itu pun salah satu sebab. Okey. Lepas tu apa yang dia explain adalah surat kebenaran dan persetujuan jiran bersebelahan. Okey. Surat kebenaran ni hanya melibatkan bagi bahagian depan. Contoh macam dulu-dulu rumah banyak yang kongsi pos. Jadi pihak majlis ada menyediakan surat kebenaran jiran untuk korang sign, bagi jiran sign supaya tidak ada menimbulkan kacau ganggu lah ataupun salah faham nanti dekat jiran. Pasal korang akan potong dia punya bumbung dan jadikan bumbung di 3 segi. Keadaan dia sama kan, macam A. Itu bila korang potong dia dah jadi macam 3 segi punya pos. Itu atas sebab itulah majlis minta dapatkan surat kebenaran jiran. Tapi sekiranya rumah korang memang bumbungnya tak bersambung, memang sendiri, macam banyak sekarang ada developer membuat pos tu asing dengan jiran, maknanya yang tu tak perlulah dapatkan kebenaran jiran. Okey. Kemudian yang ketiga ialah unit yang membelakangkan jalan utama ataupun jalan persiaran. Unit ni dipanggil double frontage. Double frontage ni ialah belakang korang jalan besar, depan korang pun jalan besar. Jadi korang tak boleh buat sampai habis. Maknanya rumah korang had undang-undang bahagian hadapan tu sama dia guna pakai untuk belakang juga. Maknanya kalau depan boleh buat tiang, belakang pun hanya boleh buat tiang, bukan dinding. Ataupun kau kena nampakkan dia macam depan. Itu kalau double frontage. Sebab itu kalau kau beli rumah, kau kena tanya developer. Kalau kau agak macam dapur korang tu menghadap jalan besar, kau kena tanya pemaju, ini double frontage ke apa? Pasal nanti efek bila masa korang nak buat oversuai. Jangan nanti bila kau tengok, besar, nampak cantik kan, nampak jalan besar, tapi nanti korang nak buat renovation tak boleh. Yang itu kau kena pastikan betul-betul. Lepas tu, okey, sebenarnya perkara kelima ni dia beritahu je, kelonggaran diberikan kepada pemilik kediaman teres 1 dan 2, unit tepi dan unit hujung untuk menggunakan
buku pelan setara dengan syarat tambahan hanya pada bahagian hadapan dan belakang sahaja, tanpa melibatkan bahagian tepi kediaman. Pemilik dikendaki mengisi borang aku janji mematuhi pelan setara. Okey. Untuk unit tepi yang setingkat 2 tingkat ni, sebenarnya pun dulu ada isu juga. Pasal bila pemilik rumah kemukakan pelan, pasal buku ni hanya untuk boleh buat depan dan belakang saja. Tapi bila unit tepi, korang jangan terpengaruh dengan pihak lain yang mengatakan buat je bahagian tepi tu. Majlis tak tahu pun, ataupun majlis tak kisah pun. Sebenarnya bila file tu nak tutup, sebenarnya ada pegawai ataupun technician sekarang. Mungkinlah pegawai kawasan akan ronda untuk tutup file ke apa kan. Dia akan tengok balik korang punya tambahan tu sama ada korang ikut ke tak ikut. So bila korang tak ikut, sebenarnya file korang ni boleh dibatalkan. So korang kena submit balik, seolah-olah macam sebenarnya rumah korang tu tak ada tambahan dah. Pasal korang dah engkar aku janji tu. So kalau korang pasti memang korang tak buat tepi, jangan buat lah. Jangan percaya pada pihak lain yang mengatakan boleh. Korang kena rujuk. Pasal majlis korang dah sign aku janji sebenarnya, yang korang tak buat tepi. Sebenarnya kalau bagi aku, kalau korang buat pintu kat tepi tu pun sebenarnya dah salah. Pasal tak sama dengan macam rumah intermediate. Pasal rumah intermediate mana ada pintu kat tepi kan. So kalau betul-betul kalau korang nak buat guna buku, korang kena ikut sama macam rumah intermediate. Pada akulah, kalau pintu tepi tu dah tak ikut dah sebenarnya. Okay. Lepas tu jarak anjakan ni macam biasalah aku dah explain dekat aku punya video, korang boleh check. Macam mana side depan semua tu, side belakang semua tu kan. Okey, gambar. Dia ada beritahu gambar. Aku nak beritahu korang gambar sekejap. Okey, gambar macam ni lah. Okey. Gambar depan, gambar belakang. Ni macam ini aku rumah semi-D dia banyak lah. Tapi kalau korang hanya pada kertas A4, dilekatkan pada gambar pada kertas A4. Pasal ada permohonan yang aku tengok, bila dikata permohonan gambar dilekatkan kertas A4, satu gambar ni dekat betul-betul satu A4 ni. Bukanlah, maksudnya dia gambar je depan, sini boleh buat depan, ini boleh buat belakang pada satu paper A4 je. Okey. Lepas tu kalau gambar ni memang gambar korang ambil daripada PC, komputer kan, kau tinggal print je. So tak payah. Aku tengok ada yang buat gambar ni siap stapler pula dekat gambar ni kan. Stapler. Kenapa? Tak payah. Kau tinggal print je. Okey? Ataupun kalau korang memang ada gambar-gambar yang boleh tampal tu, tampal je lah. Tak payah nak stapler bagai. Okey. Okay, yang semua tanggungjawab pemilik, semua dalam borang lah. Okey. Lepas tu resit cukai pintu. Resit cukai pintu ni macam ni lah. Kalau korang tak dapat bila cukai pintu ni, korang boleh pergi kat kaunter penilaian untuk dapatkan lah salinan dia, dan korang check sama ada korang dah bayar atau belum. Kalau belum bayar, kau kena bayar. Lepas tu kau kena check nama. Kalau nama bukan nama korang kena tukar nama dulu. Kalau tidak, kaunter bangunan memang tak akan terima permohonan ni. Okey. Untuk tukar nama, korang kena pergi Jabatan Penilaian. Dia ada satu borang I rasa aku. Kemudian kau kena bagi satu salinan lengkap perjanjian jual beli. Okey. Lepas tu korang buat tukar nama sekejap je, dalam 10 ke 15 minit macam tu. Nanti dia akan bagi korang bil RM50 untuk bayar untuk proses tukar nama tu. Proses tukar nama tu lama tau, dalam masa 2 minggu. Tapi Jabatan Bangunan tak perlulah korang tunggu 2 minggu untuk dapatkan surat tu. Hanya memadai sekiranya ada resit bayaran tukar nama tu dah memadai dah untuk Jabatan Bangunan terima permohonan pelan setara. Okey. Okay, aku nak explain daripada A sampai Z tentang checklist Jabatan Bangunan. Checklist Jabatan Bangunan. Okay. Ini dalam nanti bila korang beli buku ni, dia ada satu checklist. Maknanya korang kena isilah.
Pertama, borang senarai semak dokumen. Yang ini, yang inilah dokumen ni. Lepas tu, borang permohonan pulang sedara yang diisi dengan lengkap. Tiga salinan pelan-pelan cadangan tambahan binaan rumah yang telah lengkap diisi dan ditandatangani. Dalam ni dia ada pelan tau. Korang kena tengok, dalam ni dia ada pelan. Dia ada pelan pertama, pelan bawah, pelan atas, pelan belakang. Untuk 2 tingkat, untuk 1 tingkat. Pelan awning pun ada. Nanti korang kena tengok. Nanti korang kena dengar dia korang tu explain lah. Yang ini aku tak perlu urai. Kemudian satu salinan perjanjian jual beli. Satu perjanjian tu maksudnya dia bukan nak tengok, bukan bagi yang depan dengan belakang. Dia nak full, penuh. Daripada depan sampai belakang full. Okey. Lain atau kalau korang tak ada, ialah rumah dah lama kan, korang tak ada simpan, korang boleh dapatkan geran tanah. Geran tanah yang make sure nama tu nama korang lah. Ada nama korang kat sini kan. Pastikan. Okey, kalau ini pun tak ada, yang ini aku biasa buat, aku pergi pejabat tanah. Korang kena isi satu borang untuk dapatkan geran, dan proses dia dalam proses dia dalam RM50, dan rasanya korang boleh dapat dalam masa seminggu geran ni. Yang latest punya lah. Kau boleh guna pakai untuk permohonan renovation pelan setara ni. Okey. Kalau korang tak dah hilang perjanjian jual beli. Okey, lepas tu kalau tak ada juga surat sumpah lah. Korang kena bagi jumpa lawyer untuk dapatkan surat sumpah yang korang dah hilang geran dan SMP. Itu kena bayar berapa tak tahulah. Tapi sebenarnya cara ni senang kot mendapatkan geran ni. Okey. Ada isu pula kalau dikata tak ada apa-apa kan, korang beli rumah lelong. Okey. Kalau rumah lelong, korang kena ada satu senarai yang memang korang dah beli, bukan korang bayar deposit tau. Korang dah memang beli rumah ni, dah ada tantangan korang, ada tantangan lawyer semua, ada tantangan semualah. Kena ada yang ni lengkap lah. Kalau tidak nanti kaunter tak terima. Okey, apa lagi? Okey, dalam borang tu IC. Okey, IC. Ni ada IC yang macam ni dia bagi. Besar sangat. Tak kisahlah, janji nak IC nampak kan. Jangan tak nampak kabur sangat ke apa ke. Tu tak elok lah, tak boleh lah. Okey. Macam mana pun mesti ada, dia kata depan belakang, gambar IC depan dan belakang lah. Ada yang buat gambar IC depan, yang belakang dia letak belakang. Tak perlulah kan. Ni depan, ni belakang lah. Jangan ni depan, ni belakang. Macam tak kena kan. Okey. Lepas tu perkara 11, borang perlakuan belum bina atau telah bina. Korang kena make sure yang rumah korang tu dah bina ke belum. Kalau belum bina, isi borang yang belum bina lah. Kalau yang dah bina tu, isi yang dah bina. Tapi korang kena denda 5 kali ganda daripada yuran proses. Contoh kalau korang buat bahagian belakang saja, 300 kali 5 lah. Denda adalah 5 kali daripada yuran proses. Tapi kalau korang dah buat depan, belakang, atas, bawah, maknanya 300 kan, 1200 kali 5. Itu jumlah denda dia. Okey. Lepas tu permohonan Tungroro. Permohonan Tungroro ni korang isilah, nanti dia akan explain juga kan. Okey, itu je aku rasa dah memadai dah. So kalau korang ikut follow penerangan yang diberikan oleh pihak kaunter, ataupun kau boleh follow aku punya cakap ni, aku rasanya tak lama lah korang boleh dah dapat kelulusan sebenarnya. Okey, lagi satu apa lagi ya tertinggal? Tak ada apa kot, tak ada yang tertinggal. So korang boleh study. Nanti aku akan bagi link kat bawah ni untuk macam mana korang nak dapatkan dokumen dekat sebelum korang pergi buat submission. Ataupun korang boleh je beli buku pagi, korang boleh pergi katakan korang sediakan semua dokumen,
Pertama lah IC. Kalau SMP tu ada 2 orang, kena 2 IC. Kalau ada SMP tu ada 4 orang, kena ada 4 IC lah. Lepas tu dekat SMP, okey, tanda tangan pada borang-borang mesti mengikut tanda tangan yang terdapat pada perjanjian jual beli. Okey, contoh macam kalau korang sign mesti sama dengan dalam borang, tak boleh tak sama lah, macam lain kan, bila korang submit lain, dia akan nanti kat kaunter akan argue kenapa tak sama. Okey, kalau betul-betul tanda tangan tu bertukar, korang kena dapatkan, korang buat satu surat mengatakan yang tanda tangan tu dah bertukar dan tak ikut SMP dah. Buat satu surat simple lah mengatakan yang tanda tangan tu dah bertukar. Okey, lagi kalau dalam 4 orang yang ada dalam SMP dan seorang tu dah meninggal dunia, kena ada surat mati lah, surat mati, sertakan surat mati. Lepas tu lagi gambar rumah tau, jangan gambar. Aku ada terima orang cakap gambar rumah, dia bagi gambar dia dengan rumah dia bergambar, dia selfie dengan rumah dia. Itu salah lah tu. Gambar rumah saja, gambar depan, gambar belakang. Ada yang cakap susah, tak pandai nak ambil gambar rumah. Senang je, ambil je gambar depan, gambar kalau boleh jangan dekat sangat, ambil jauh sikit lah kan. Kalau yang depan tu, gambar belakang tu macam susah sikit lah, itu agak-agak lah. Dan dia dapat gambar rumah korang kan. Dan yang tadi pasal cukai pintu senang je kan. Kalau belum bayar, bayarlah. Kalau nama belum tukar lah. Ini semua makan masa tau, kalau korang tak buat betul-betul. Contoh korang nak buat, sepatutnya dia satu hari kelulusan ataupun 3 hari kan, sekarang PKP. Tapi pasal benda-benda yang kau tak buat ni, cukai pintu kau tak buat, tak tukar nama, rumah korang ada 4 orang, lepas tu kau pergi buat submission, tengok SMP, asal tangan ada yang lain, adik-beradik kau yang beli tu lain pula tanda tangan dia, nanti kena balik duit semula, nak tukar balik tanda tangan. Benda tu. Jadi satu, kau bayar, bawa duit tak cukup, kau nak tambah 4, dia ada bayaran dia lain, bayaran lain tau. Contoh macam okey, kau buat contohlah belakang atas bawah tu 300, atas tu 300, so 600, yuran proses 600. Lepas tu ada yuran permit 648. Lepas tu ada yuran tong 880. Okey, berkenaan dengan soalan yuran tong, kenapa tong perlu bayar MBSC punya? Sebenarnya itu syarat wajib untuk dapat kelulusan, kena bayar tong MBSC walaupun korang dah dapat quotation daripada kontraktor, yang kontraktor akan sediakan tong, sebenarnya tak boleh. Sebenarnya sejak tahun 2000, aku tak tahu lah, 2017 ke 2018, pihak majlis sendiri yang sediakan tong dan tidak boleh menggunakan tong pihak luar kerana tiada kepastian oleh kontraktor yang menyediakan tong, kontraktor luar yang menyediakan tong untuk menghantar sampah-sampah ni ke tempat perubusan yang sebenar. Jadi pihak majlis mengambil tanggungjawab untuk menyediakan tong dan dia ada jadual apa semua untuk buat proses ni lah. Dan wajib kena bayar 880 dan dibekalkan 4 tong. Maknanya satu tong tu RM220 untuk 1 minggu. Maknanya 880 tu dibekalkan untuk 4 minggu lah. Okay, ada yang tanya pula, saya buat sikit je, mungkin dalam renovation saya dalam sebulan dah habis, saya hanya nak menggunakan 2 tong saja. Itu terpulang, tapi pembayaran mesti membayar 880. Lepas tu nanti selebihnya korang boleh claim balik. Dalam masa korang buat pembayaran dekat tong nanti, dia akan bagi satu borang untuk korang claim tau. So nanti sebaiknya kalau korang rasa permohonan korang tu kurang menggunakan tong, bawa sekali salinan penyata bank. Salinan penyata bank tu untuk korang boleh claim terus nanti. Kalau tidak nanti, kalau korang tak masukkan sekali dalam borang tong untuk salinan penyata bank, masa korang nak buat claim untuk rumah korang dah siap besok, bila korang call bahagian sisa pepejal, mereka akan minta korang emailkan salinan penyata bank. Okey, proses ni akan lambatkan korang nanti. So, bagi sesiapa yang terfikir ataupun memang pasti yang permohonan tong tu hanya melibatkan 2 tong dan korang akan claim, terus bawa salinan penyata bank. Ini ada dalam borang hijau tu, nanti korang cek. Okey. Dan lain datang awal
datang awal lah. Jangan datang pukul 11. Itu merisikokan masa korang. Ataupun merisikokan masa cuti korang. Okey. Itu je. Tujuan aku buat video ni pun untuk menjimatkan masa korang dan menjimatkan masa, menjimatkan duit korang supaya korang tak kena tipu. Okey, bye.